Yang pertama adalah berkaitan dengan projek akhir tu. Kalau kita tengok di atas sekali tu, projek akhir tu kalau kita boleh lihat telah dilaksanakan di Sekolah Bukit Beruntung yang lepas, Sekolah Bukit Beruntung yang lepas. Dan dalam hasil akhir proses nak menjalankan lukisan dan cat, proses dalam pembincangan dan juga kerjasama bersama dengan guru LM dan juga guru di sana, itu menunjukkan satu positif lah. Maksudnya alhamdulillah untuk grup saya A ni, you telah menunjukkan ciri-ciri seorang guru profesional, dan buat masa ni saya tak ada report daripada Nabila ataupun daripada guru LM. Tenaga yang begitu banyak dan banyak lagi perkara-perkara yang saya percaya benda itu bukanlah satu kita panggil dalam bahasa Inggeris harm ataupun dalam bahasa Melayunya adalah membuatkan sesuatu keburukan kepada diri sendiri. Jadi itu adalah pengalaman yang dibawa dalam kursus ini. Kursus KBK 3113 ini sebenarnya dia memberikan satu makna bahawa you punya kemahiran sebagai guru pelatih bukan datang hanya bergantung kepada teknik pengajaran, pemahaman you tentang subjek, tapi juga perlu berfikir bagaimana you all sebagai guru menyumbang tenaga, masa dan juga idea dalam nak mencantikkan sekolah ke, buat kepada komuniti luar ke, atau komuniti-komuniti tertentu. Itu adalah projek akhir. Yang mana projek akhir ni nanti kita akan terangkan ada juga lagi perkara-perkara yang you perlu siapkan untuk dihantar sebagai dokumentasi. Dan seterusnya dalam penilaian individu yang mana saya beritahu sebelum ini, ambil peluang untuk you membuat ulasan artikel daripada tajuk-tajuk yang saya telah berikan. Okey, itu boleh dijalankan kalau kita tengok kat situ tarikh penghantaran pun dah dekat. Okey, dalam jangka masa seminggu 2 minggu ini. Seterusnya tugasan kumpulan 1 pembentangan yang saya dah tengok pada hari pertama 3 kumpulan. Seterusnya video kumpulan selepas 2 minggu kemudiannya. Dan daripada pembentangan itu mungkin ada perkara-perkara yang ada penambahbaikan sedikit. InsyaAllah Jumaat depan kalau you tengok tarikh 16 Jun itu, 16 Jun ke? Okey, tarikh 16 Jun tu kita akan berjumpa bersemuka sebelum you all bercuti atau sebelum you all masing-masing nak beli tiket balik raya haji. Okey. Jadi 16 hari bulan saya harapkan kehadiran adalah penuh untuk perjumpaan kelas kita secara bersemuka. Maklum Jadi saya minta masing-masing untuk bersedia bersemuka sebab mungkin ada beberapa perkara yang saya akan bagi arahan selepas habis kelas ini untuk setiap kumpulan. Kita ada 9 kumpulan, betul tak Nabila? Ya, betul Doktor. Saya memang akan tanya selalu Nabila, kena selalu ready untuk saya semak sebelum saya bagi markah akhir untuk kumpulan. Sebab tu saya perlu jumpa you sekali lagi. Dan seterusnya tugasan 2 kumpulan ada 20% lagi. Jadi kalau kita boleh share kat situ, saya dah letakkan tarikh penghantaran. Kalau you tengok kat situ, penghantaran bermaksud untuk projek khas tu adalah you punya laporan akhir. Laporan akhir tu meaning dokumentasi daripada sebelum, semasa dan selepas. Apa kumpulan masing-masing telah menjalankan sumbangan kepada sekolah terbabit. Sebagai contoh, pada hari Sabtu yang pertama dahulu, kumpulan 1, 2 dan 3 tak silap saya, datang untuk start sketching lukisan kan. Hari Ahad sambung kumpulan yang lain untuk sambung cat sebagai contoh. So itu adalah
benda-benda yang saya dah susun sebelum ini, dan kemudiannya minggu depannya sketching lantai untuk kumpulan hari Sabtu, yang mana hari tu saya berkesempatan bersama dengan kumpulan tersebut. Dan seterusnya kalau ada, dan kumpulan tersebut pun ada gambar saya boleh masukkan dalam laporan. Dan hari Ahad pula sambung cat pula. Betul ya Nabila? Dan Nabila, saya nak tanya, hari tu ada cikgu Najihah tanya apa yang you tolong dia selepas tak dapat siapkan dia punya hari Ahad tu. Apa yang mereka minta tolong Nabila? Apa yang Nabila bantu dia? Rasanya tak ada doktor, sebabnya diorang hanya tanya kalau free ke. Dan kebanyakannya tak free. Tak free. Okey, faham. Okey, tak apa. Itu sebab saya dengar ada juga beberapa yang tertinggalkan hari Ahad yang kedua tu, ada juga masih lagi belum siap sepenuhnya. Okey. Dan seterusnya kalau kita tengok kat sini, tugasan satu individu, you all perlu menghasilkan 4,000 patah perkataan ulasan artikel, dan tajuk itu adalah bebas. Bebas tu bermaksud kena pilih salah satu topik, co-curriculum, sukan atau rekreasi. Yang menariknya untuk untuk individu ini, saya memberi peluang, ini saya bagi detail boleh ambil point ini, memberi peluang kepada setiap individu bukan hanya menghantar ulasan artikel itu 4,000 patah perkataan dalam 6 ke 7 muka surat termasuk dengan rujukan, adalah untuk you buat satu video berkenaan dengan ulasan artikel yang you telah hasilkan. You nak bincangkan tentang apa, dan antara konten yang ada dalam video itu adalah yang pertama, ini you boleh catatkan dulu boleh catatkan dulu, mana nak dapat pahala, boleh share dalam grup balik nanti Yang pertama, konten video itu adalah introduction kepada topik yang you buat, pendahuluan. Yang kedua, motivasi kenapa you memilih co-curriculum, memilih sukan, memilih rekreasi, dan elemen apa yang you nak huraikan. Dan yang ketiga adalah pencarian artikel itu bagaimana, daripada Google ke, daripada library ke, daripada website ke, daripada surat khabar ke dan sebagainya. Dan seterusnya, apa yang you belajar daripada ulasan artikel ini dalam memahami topik yang you bincangkan. Okey, video pembentangan itu tak panjang, dalam maksimum 4 minit. Maksimum 4 minit. Okey, jadi minimum pun ada, kalau you hantar 10 saat pun boleh kalau saya tak cakap minimum kan. Jadi minimumnya adalah 2 minit. 2 ke 4 minit. 2 ke 4 minit. Jadi ulasan artikel ini you hantar 2 konten, satu dari segi penulisan dan satu lagi video dia panggil tu video pembentangan kan. Itu sebenarnya adalah video individu you tentang artikel masing-masing. Ini saya nak dengar juga sebab saya nak mengetahui apa yang you buat dalam penulisan. Sebab kadang-kadang you boleh je copy paste tapi tak baca pun. Itu point saya. Ada juga kes-kes yang dia ambil ulasan artikel mana-mana, dia letak saja. Itu pun kita boleh detect. Kalau saya detect itu memang betul copy paste, saya akan pulang semula. Itu individu tu dia tahu, selalunya saya tak bagi tahu pada yang lain. Jadi maklum yang saya pun boleh tahu kalau tulisan itu copy paste daripada artikel Indonesia ke, dia ambil daripada ulasan artikel orang lain ke. Sebab tu saya perlukan video itu untuk menyokong you punya ulasan. Jadi kalau you tengok kat situ 25 Jun tu sebelum Raya Haji Jadi pastikan dalam 3 minggu ni you dah boleh set up benda itu Dan seterusnya kalau kita tengok dekat sini, tugasan 2 tu berkaitan dengan topik tugasan kumpulan 1 you dah buat di kebanyakan minggu yang saya letak kat situ, 3 minggu. Dan apa yang you perlu lakukan, saya faham you ambil banyak daripada modul PJ Swayan itu. Tapi kalau you boleh tengok kat situ, saya nak you buat sedikit penulisan ilmiah, bukan hanya berdasarkan kepada modul PJ Swayan yang kita sertakan dalam MyGuru. Dan you perlu hantar sekali lagi 4,000 patah perkataan dalam you punya pemahaman. Apa yang you nak bincangkan topik itu, dan saya tahu juga makluman tentang
satu grup tu topik dia berkenaan dengan kategori-kategori dalam OKU. Dan saya bagi peluang kepada kumpulan itu untuk memilih topik yang lain mengikut kesesuaian kepada core curriculum sukan dan rekreasi. Okey, dan sekali lagi penghantaran itu adalah sebelum atau pada 25 Jun. Okey, sekiranya ada kumpulan yang dah siap, boleh hantar dalam portal My Guru, dan wakil kumpulan saja hantar dalam portal My Guru, dan saya akan boleh semak selepas habis kelas pada petang ini. Jadi kalau you tanya saya, tips dia pertamanya you siapkan dulu tugasan kumpulan 1 ni dulu, tugasan 2 ni. Hantar penulisan ilmiah sebab you dah bentang dah hari tu. You dah bentang dah 3 minggu yang lepas, 3 kali kelas kan. Jadi ambil peluang itu untuk siapkan dia punya penulisan pula, penulisan ilmiah dia. Ya. Itu 25%. Dan akhir sekali kalau you tengok di bawah ni, kita membincangkan laporan kajian kes. Laporan kajian kes ni kalau kita tengok tarikh penghantaran tu memang saya letak 9 Julai, bermaksud pada minggu peperiksaan. Ya. Tetapi ada kemungkinan saya akan lanjutkan laporan kajian kes ini kepada minggu ketiga peperiksaan. Sebab macam saya maklumkan tadi, sebab kita tak ada final exam, jadi tugasan yang ketiga ini mungkin saya boleh lewatkan untuk membenarkan you all fokus kepada paper exam selepas Raya Haji nanti, dan minggu ketiga you all akan diberi masa untuk hantar, ataupun you dah boleh siap dalam bulan ini juga. Semasa Raya Haji pun you boleh bincangkan dengan kumpulan masing-masing macam mana. Kalau you tengok kat situ, saya percaya Nabilah dah ni ke Nabilah? Ada buat kita panggil undian ke tentang tajuk ni Nabilah? Belum lagi doktor. Sebab apa saya kata undian? You all ada 9 kumpulan dan di situ ada 7 tajuk. 7 tajuk. Yang menariknya untuk tugasan 2 ini, dalam banyak tugasan you bercerita tentang sukan, curriculum, rekreasi. Sama juga dengan tugasan 2. Tetapi dalam tugasan 3 ni, saya nak you pilih satu daripada itu sebagai contoh. You mendapat topik berkenaan dengan murid syndrome Down. Okay, murid syndrome Down. Di dalam topik syndrome Down ni, you akan kaitkan dengan sukan dan permainan ataupun sukan yang selalu dimainkan oleh MBPK syndrome Down. Dan you buat satu penulisan yang berkaitan dengan syndrome Down ni berdasarkan video dalam YouTube. Okay, berdasarkan video dalam YouTube. Itu kita panggil kajian kes. Yang mana kita ada satu panduan daripada video tentang sukan yang dimainkan oleh syndrome Down. Yang selalu dimainkan oleh syndrome Down. Sebagai contoh. Okay. Ada soalan tak untuk tugasan 3 ni? Saya tahu ada soalan, mungkin saya buka dulu soalan. Ada soalan terus tanya pada saya. Ada soalan? Dokter? Teruskan. Saya nak tanya, apakah contoh yang boleh menjadi subtopik kepada laporan kajian kes ni? Okey, baik. Macam saya sebutkan tadi Radiana, you memilih saya tukar yang lain. Kita bercakap tentang co-curriculum badan unit beruniform. Unit beruniform. Dalam banyak kes, pendidikan khas banyak menggunakan unit beruniform pengangkap. Dan kita ada juga pengangkap di kalangan MBPK masalah pendengaran sebagai contoh. Masalah pendengaran. Jadi you akan membuatkan kajian kes penglibatan murid berkeperluan khas masalah pendengaran dalam unit beruniform pengangkap. Itu you punya tajuk kan. Dan you sertakan video dalam YouTube yang you jumpa yang boleh melihatkan atau menunjukkan bahawa MBPK masalah pendengaran ni memang di luar sana
ada mengikuti unit beruniform co-curriculum pengangkap. Paling kurang pun kalau tak ada video, dia ada gambar-gambar. Mungkin you boleh cari dalam Facebook ke, cari dalam Instagram ke dan sebagainya. Sebab perkara ini kita nak tunjukkan kepada you all sebagai learning context, learning yang mana you bukan hanya mendengar atau membaca daripada website tetapi melihat gambar, video yang berkaitan. Itu kajian kes yang mana kita merujuk kepada masalah pendengaran yang menyertai pengangkap. Faham tak Radiana? Sesuai tak dengan jawapannya dan soalan yang you tanya tu? Maknanya dokter, kami perlu huraikan berkenaan penglibatan contohnya murid ketidakupayaan fizikal dalam salah satu unit kurikulum tu. Begitu. Boleh? Ya, betul. Tapi Jadi dia bukan hanya menghuraikan dalam bentuk you buat ulasan artikel. Dia bukannya menghuraikan dalam bentuk you buat pencarian maklumat dalam website atau artikel tetapi dia perlu disokong oleh video, macam saya sebut tadi, video YouTube sebagai contoh. maknanya sumber video YouTube tu bukan satu lah, ada banyak. Ya, betul. Boleh jadi lebih banyak tetapi kena dengan topik yang you dapat tu. Janganlah video tu satu macam you kata tadi, masalah fizikal dengan pengangkap. Tiba-tiba ada link yang kedua, masalah buta dengan BSM, kata-kata puteri Islam. Tak boleh ni, dia kena konsisten lah. Okay. Jadi itu yang saya bagi kelonggaran, sebabnya selalu kajian kes ni saya minta setiap kumpulan untuk pergi ke sekolah rendah, sekolah menengah, tengok pelajar LD ke, pelajar buta ke, pelajar pekak untuk melihat apa aktiviti co-curriculum dan sukan yang mereka sertai di sekolah. Okey, tapi untuk tugasan 3 ni saya mohon kepada semua pelajar yang ada dalam grup kita ni, kehadiran ada 41 ni, untuk mendapatkan kajian kes melalui video. Melalui video. Dan itu perlu dapat kerjasama setiap ahli dan perlu buat perbincangan. Saya percaya sama ada you nak berbincang secara semuka ke, secara online ke, untuk diperhalusi cadangan masing-masing. Dan selalunya dalam saya punya cara, untuk tugasan kumpulan memang selalunya saya minta you lampirkan. Kalau you ada gambar screenshot, you berbincang macam Google Meet ni adalah lebih baik. Ataupun you ada gambar selfie, wifi sama-sama kumpulan, sebab you cara bersemuka, you lampirkan. Berapa kali perjumpaan, berapa kali perbincangan, you lampirkan. Sebab ini nak menunjukkan bahawa masing-masing telah mengusahakan tugasan ini. Bukan hanya satu atau dua orang sahaja yang membuat kerja. Okay, benda ni benda ni perlu ada sebab selalunya dalam saya punya kes, saya sebagai, bila saya masukkan markah, saya akan kontak setiap wakil kumpulan untuk bertanya siapa yang sertai atau siapa yang tidak sertai, siapa yang memberi maklumat, siapa yang tak memberi maklumat, siapa yang beri komitmen, siapa yang sibuk, siapa yang tidak. Okey, jadi perlu sedia sebab saya sebelum bagi markah akhir, saya akan bertanya kepada kumpulan-kumpulan wakil untuk pastikan you all mendapat markah yang seimbang atau sesuai. Okey? Ada soalan lain? Ada soalan tentang tugasan? Jangan lupa masukkan kehadiran link dalam Google Form nanti. Okay, ada soalan berkenaan dengan tugasan? Kalau nak bertanya secara verbal, saya ada kat sini. Saya ada kat sini. Dan kehadiran kelas ni diambil. Kehadiran kelas ni diambil. So pastikan you dapat mengisi kehadiran. Okey. Dan seterusnya saya juga terbuka kalau nak bertanya soalan melalui grup ataupun secara personal ataupun masing dalam satu grup nak buat kita panggil appointment. Nak buat appointment dengan saya secara online ataupun secara bersemuka. Macam minggu ni memang saya tak ada di UPSI sebab saya pun baru balik dari Melaka ni. Okey. Jadi minggu depan insya-Allah saya akan ada di UPSI
sama ada boleh buat appointment lebih kepada waktu petang waktu petang, sebab pagi dan malam saya akan ada di Adventure Park. Okey, sehingga hari Jumaat. Sebab tu hari Jumaat saya akan ada bersama dengan you all untuk kelas macam biasa pukul 3 petang. Ada soalan? Clear? Okey, nanti Nabila akan buat undian 1 hingga 7 dan ada tambahan pada murid autism dan murid ketidakupayaan pendengaran. Nabila, so nanti bila you buat cabut undi, murid ketidakupayaan pendengaran dan murid autism akan ada 2 kumpulan yang membuat kajian kes. Okey? So ada total 9. Ada apa-apa nak dibincangkan? Okey, kalau tak ada, ada nak bincang, nak tanya? Okey. Baik. Baik saya dah tengok kehadiran ni. Nanti saya akan lihat balik Google Form Nabila akan share dengan saya Google Form. But itu saja. Kalau tak ada, saya minta you all teruskan siapkan ulasan individu dan macam saya sebutkan tadi, esok bila minggu depan kelas dengan saya akan sharekan satu lagi topik ataupun satu lagi perkongsian berkenaan dengan kursus kita sambil-sambil you siapkan you punya tugasan 1, 2 dan 3, dan saya akan tunggu kepada siapa-siapa yang nak jumpa atau bincang dengan saya tentang tugasan individu, kumpulan 1 dan 2. Jadi jangan risau, saya akan bantu you all untuk menghasilkan tugasan yang baik, dan yang penting you perlu duduk dalam kumpulan untuk siapkan tugasan 2 dan 3. Tentang tugasan individu you dah boleh buat dah. Setiap malam pun you nak buat pun saya rasa sebelum kita jumpa Jumaat depan you dah siap dah. You boleh share dengan saya kalau you nak tanya pandangan saya. Okey tak doktor? Sebagai contoh. Okey, teruskan. Saya tahu bulan ni sangat-sangat pack, sangat padat dengan assignment dan sebagainya. Jaga kesihatan, jaga diri. Kalau ada perlu apa-apa, kontak pensyarah berkenaan, bincang dengan pensyarah berkenaan, ambil peluang untuk dapatkan pandangan pensyarah berkenaan. Dan kalau pensyarah berkenaan tidak memberikan kerjasama, boleh bincang dengan penasihat akademik, boleh tanyakan penasihat akademik, dapatkan maklum balas dan sebagainya. Okey, itu saja daripada saya. Terima kasih banyak. Okey, terima kasih. Nabila boleh tunggu sekejap, yang lain boleh kita beredar dulu. Assalamualaikum dan selamat petang. Bye-bye. Terima kasih doktor. Terima kasih doktor. Terima kasih doktor. Okay, doktor. Terima kasih semua. Terima kasih. Terima kasih doktor. Jangan lupa isi link apa tu yang disediakan oleh Nabila. Alisa